Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam channel saya, Saufi El-Faraki. Alhamdulillah, kita sekarang berada di tahun baru, tahun 2021. Jadi pada video kali ini merupakan video pertama saya pada tahun ini. Untuk permulaan video pada kali ini, saya suka untuk berkongsi tentang perkara-perkara yang trending, yang berlaku di dalam media sosial, yang mana baru-baru ni agak trending berkaitan dengan D-Book Box yang dikatakan mempunyai unsur mistik dan misteri. Jadinya banyaklah teori dan pendapat yang dikongsi di media sosial, yang mana akhirnya mereka mengatakan D-Book Box ini tidak mempunyai apa-apa unsur mistik dan ianya hanyalah sekadar rekaan cerita yang diwujudkan bagi tujuan tertentu. Ramai dah yang menceritakan tentang kewujudan D-Book Box ini, sejarahnya apa. Mungkin untuk pada kali ini saya nak berkongsi secara ringkas fakta berkaitan dengan D-Book Box ini dan kaitannya dengan unsur-unsur memasukkan jin di dalam botol serta azimat dan tangkal. Kisah kotak misteri ini bermula apabila seorang penulis profesional dan artis rakaman yang bernama Kevin Menis mendakwa telah memperolehi kotak tersebut pada satu majlis jualan lelong hartanah pada tahun 2001. Kotak tersebut dikatakan milik seorang wanita Yahudi dari Poland. Beliau tertarik dengan rupa bentuk serta isi kotak tersebut yang dianggap menarik dan misteri. Di dalam kotak tersebut terdapat dua keping duit shilling Amerika Syarikat dari tahun 1928 dan 1925, seikat tocang kecil rambut warna perang, seikat tocang rambut yang kecil warna hitam coklat, sebongkah batu granit diukir dengan perkataan bahasa Ibrani yang berbunyi Shalom, satu kelopak bunga ros yang telah kering, satu gelas kecil emas berkaki, serta pemegang lilin berwarna hitam yang sangat pelik dengan kaki berbentuk sotong. Lalu bermula di situlah beliau mula menggarap satu kisah pengalaman paranormal yang seram, dan hasil ceritanya telah mengilhamkan seorang pengarah filem Hollywood pada masa itu, iaitu Sam Raimi, bagi pembikinan filem tertentu seperti movie The Possession. Saya pun dah lihatlah movie itu. Serba sedikit memang dia memasukkan unsur D-Book Box ini. Ada unsur-unsur roh-roh jahat. Siapa yang membuka D-Book Box ini, dia akan terkena gangguan. Perkataan D-Book ini berasal daripada perkataan Ibrani, iaitu bahasa Yahudi yang bermaksud berpaut. Jadi seseorang yang meninggal dunia dan rohnya menjadi D-Book, secara khususnya rohnya akan berpaut dengan teguh terhadap orang lain. Namun tidak ada mana-mana rujukan dalam agama Yahudi mahupun penulisan buku yang mengatakan D-Book dikurung di dalam kotak atau apa sahaja objek lain yang tidak bernyawa. Jadinya kita boleh lihatlah D-Book Box ini menjadi sangat popular di dalam media sosial, bahkan telah banyak dijual di kebanyakan laman web perniagaan seperti di eBay dan dark web. Kewujudan D-Book Box yang lain tidak diketahui asal-usulnya serta siapa penciptanya. Setiap D-Book Box tersebut mempunyai pelbagai rupa dan bahan-bahan yang berlainan bergantung kepada harganya. Jadi apa kaitan memasukkan jin di dalam botol dengan jin yang berada di dalam D-Book Box ini? Betul ke sesuatu roh itu boleh dimasukkan ke dalam satu kotak lalu dikurung di dalam itu? Kita pernah dengar tentang Aladdin, jinnya yang terkurung di dalam pelita. Lalu kalau nak keluar kena gosok. Kita pernah dengar. Tapi adakah ia benar? Persoalan sebegini telah banyak ditanya dan ianya telah dijawab dalam satu buku yang ditulis oleh almarhum arwah Tuan Guru Dr. Harundin. Jadi dia telah menjawab berkaitan dengan jin yang dimasukkan ke dalam botol. Adakah ia benar ataupun tidak? Jawapan almarhum mudah saja. Dia merujuk kepada satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi Rasulullah SAW, di mana ketika itu baginda sedang mengimamkan solat di Masjidil Al-Haram. Tiba-tiba para sahabat melihat Rasulullah SAW sedang mengelak daripada sesuatu dan seperti memegang atau menangkap sesuatu yang mereka tidak nampak. Selepas habis solat,
sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pelakuan baginda semasa solat itu. Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, Ifrit telah datang kepada baginda dengan obor api untuk mengganggu solat baginda. Lalu baginda mengelak daripada nyalaan obor api itu dari terkena muka dan telah menangkapnya dengan tangan. Pada ketika itu baginda berazam mengikat Ifrit pada salah satu tiang di Masjidil Al-Haram supaya iblis itu dilihat dan dimain-mainkan oleh anak-anak. Tiba-tiba baginda teringat satu doa Nabi Sulaiman AS yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kekuatan yang ada padanya boleh menawan, menangkap dan mengurung makhluk halus ini tidak diberikan kepada orang lain. Oleh kerana itu baginda melepaskan Ifrit itu setelah terasa lidahnya mula mengena pada lengan baginda. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa Nabi kita Rasulullah SAW tidak pernah menangkap ataupun menambat iblis pada mana-mana bahagian tempat dan barang sekalipun. Baginda hanya cuma mengelak apabila diganggu. Baginda menangkap kerana Ifrit itu mengganggu ketika baginda tengah solat. Jadinya berkaitan dengan menangkap, mengurung makhluk halus ini tiada asasnya dalam hukum syarak. Seperti mana yang kita tahu, makhluk halus ini benda yang gaib, benda yang kita tidak nampak, benda yang halus, dan ianya dicipta daripada api, dan api adalah unsur-unsur cahaya yang mana ia boleh melepasi apa sahaja halangan, tembok sekalipun. Sekiranya kita mengurung jin syaitan ini seperti di dalam botol yang mungkin diperbuat daripada kaca ataupun tanah liat ataupun konkrit, bermakna makhluk halus ini dia boleh keluar masuk begitu saja. Bagaimana mungkin benda yang bukan fizikal dimasukkan ke dalam benda yang berbentuk fizikal? Itu kita boleh berfikir secara logik. Walau bagaimanapun, kita tidak dapat menafikan pendudukan dan gangguan jin syaitan ini boleh juga berpunca daripada barang-barang yang berunsur negatif dan keramat. Kita boleh tengok di negara kita sendiri, yang mana kita boleh menjumpai bahan-bahan daripada sihir, pemujaan, tangkal dan azimat serta santau. Kesemua jenis unsur-unsur mistik ini memerlukan bahan-bahan tertentu yang berbentuk fizikal supaya ia dapat membina satu kepercayaan bahawa barang tersebut dapat memberi manfaat kepada manusia tertentu. Antara barang yang menjadi tumpuan pendampingan jin syaitan ini ialah seperti keris, tombak, cincin geliga, barang tembikar lama, congkak, gamelan, kuda kepang, kemenyan, tiang seri, rumah pusaka dan bahan-bahan lain yang digunakan bagi tujuan pendampingan jin dan syaitan. Tetapi tidak semualah barang-barang tersebut berpenunggu, kecuali jika ianya telah dipuja dan dijampi dengan mantra-mantra yang tertentu untuk menyeru makhluk halus supaya berdampingan dengan barangan tersebut bagi tujuan tertentu. Sebagai contohnya, ianya dijadikan sebagai azimat dan tangkal bagi tujuan untuk mendapatkan kekuasaan yang di luar tabi'i. Maknanya di sini, jika seseorang itu memakai tangkal ataupun azimat, dia menjadi seorang yang sangat kebal, yang kuat, yang boleh menundukkan orang dan boleh juga dijadikan sebagai pelaris untuk kedai-kedai makan. Oleh yang demikian, merujuk kembali kepada diabuk box ini dan kaitannya dengan memasukkan jin ke dalam sesuatu barangan, saya boleh jelaskan di sini makhluk halus itu tidaklah dikurung ataupun ditangkap di dalam barangan tertentu, melainkan ianya cuma berdamping sahaja dengan barangan tersebut sebagai satu medium perantara di antara jin dan manusia, hasil daripada perjanjian jampi mantra tersebut. Barang-barang yang telah didampingkan oleh jin syaitan ini, jika kita nak menggunakannya, perlulah membaca jampi-jampi mantra untuk menyeru jin syaitan itu supaya wujud dan mengikuti arahan. Namun apabila diseru jin itu, lalu jin itu melaksanakan tugasnya, perlu ada imbalan dia. Jin ni perlukan makanan juga. Jin ni dia nak hidup pun dia ada sumber makanan dia, seperti asap, tulang belulang, barang-barangan sampah yang kotor, darah dan bahan-bahan korban yang tidak halal. Oleh yang demikian, manusia yang mengambil khidmat jin ini, dia perlu melaksanakan satu upacara supaya jin syaitan ini tidak mengganggu dia balik. Jin syaitan ini akan terus mengikuti arahannya asalkan jin ini dapat makanan dia. Tetapi jika jin ini tidak mendapat apa yang dia kehendaki, makanya jin ini akan mengganggulah. Dia akan memberi gangguan kepada tuannya. Tidak kiralah tuannya ke ataupun orang lain yang di sekelilingnya pun dia akan mengganggu. Kiranya macam dia mengamuk lah. Ada juga barangan-barangan tertentu yang dikatakan sebagai berpenunggu disebabkan ianya adalah milik makhluk halus tersebut.
Sebagai contoh, jika seseorang itu pergi ke dalam hutan lalu dia menjumpai satu batu yang sangat unik yang tidak ada di tempat-tempat lain, lalu dia membawa baliklah batu tu dan dibuat cincin. Makhluk halus yang memiliki batu itu berasa amat marahlah sebab barang yang berada di tempat dia telah diambil tanpa keizinannya. Jin syaitan ini akan mencari orang yang mengambil batu tersebut untuk menuntut haknya semula. Ada yang kisnya semacam itu. Ada juga sesetengah barangan tertentu atau tempat tertentu yang menjadi penarik atau kesukaan jin ini untuk berada di situ. Juga untuk berdamping atas alasan tertentu. Sebagai contoh seperti di rumah-rumah yang kosong, yang telah lama tinggal, dan juga patung-patung. Jadi perkara sebegini banyak berlaku di rumah-rumah yang dah lama tinggal dan juga mempunyai banyak patung-patung serta gambar-gambar yang cukup sifat yang mana boleh menjadi tempat kesukaan jin. Benda ni kita kena hati-hati. Oleh yang demikian, penjelasan berkaitan dengan kewujudan kotak debug box ini menterjemahkan kepada kepercayaan paranormal, barang orang mati, dan cuba untuk menonjolkan dunia ghaib serta mistik yang tidak dapat dijelaskan. Ideanya adalah kotak-kotak mewakili roh-roh yang tertentu yang dikatakan tidak suci yang terperangkap di dalamnya dan akan mendampingi sesiapa sahaja yang membukanya. Itu maksud debug box ini. Namun demikian, kita tak tahu dalam banyak-banyak debug box yang dijual itu mungkin ada yang kosong yang tidak ada apa pun. Biasa saja. Sekadar mereka menjual di laman web dengan harga-harga yang beratus-ratus ringgit tu, rugi beli, tak ada apa manfaatnya. Ataupun mungkin kita terbeli yang mempunyai isinya, yang macam seperti saya cakap tu, dia bukan terkurung di dalam itu, dia mempunyai unsur-unsur negatif. Barang itu mempunyai unsur-unsur negatif yang menjadi daya penarik jin syaitan ini, ataupun barang tersebut telah mempunyai pendamping yang menjaga barang tersebut. Pesan dan nasihat supaya jauhilah perkara-perkara yang mendatangkan khurafat dan syirik ini. Jika kita terkena gangguan makhluk halus ini, diminta untuk berikhtiar untuk mencari penawar kesembuhan. Kita pun boleh buat sendiri dengan mengamalkan bacaan ayat-ayat Quran di rumah, baca Al-Baqarah, ayat kursi, sentiasa menjaga solat 5 waktu. Itu yang penting. Dan ia akan menyebabkan jin syaitan ini akan menjauhkan diri daripada kita. Tapi kita perlu ingat, jika seseorang itu telah terkena gangguan sekali, kemungkinan nak kena gangguan itu akan terjadi semula. Itu sahaja perkongsian daripada saya berkaitan dengan debug box ini. Moga ia memberi penjelasan kepada anda semua. InsyaAllah kita bertemu lagi di dalam video yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.